Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Rita Aloysius Malik dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 9 Januari. Belan Induk Pembangunan Kedamaian merupakan rancangan pembangunan yang diperlukan penduduk di kawasan kedamaian dalam tempoh 2020 hingga 2035. Belan pembangunan itu melibatkan kajian selama 6 bulan mencakupi semua kampung dalam kawasan kedamaian. Saya akan menjadikan plan ini sebagai dokumen yang saya mahu jadikan sebagai input kepada penyediaan rancangan-rancangan pembangunan kerajaan, rancangan Malaysia, rancangan Sabah melalui kementerian dan jabatan dan agensi masing-masing. Datuk Iwan yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi ditemui media selepas peluncuran pembangunan kedamaian sempena rumah terbuka sambutan Krismas dan Tahun Baharu 2024 di Kedamaian Square Taginambur, Kota Belud yang disempurnakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sempena majlis ini, Datuk Zahid melancarkan 3 projek menaik taraf jalan luar Bandar Kedamaian melibatkan kos keseluruhan RM244 juta di bawah peruntukan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Lebih ramai pengusaha industri kecil dan sederhana IKS digalak untuk mendapatkan pensijilan halal sekaligus memperkasa industri hab halal di negeri ini. Ke arah itu, program Libat Urus dan Kajian Pembangunan Konsep Hab Halal Sabah akan menjelajah ke beberapa daerah di seluruh negeri untuk memberi pendedahan mengenai konsep hab halal dan proses pensijilan halal. Ketua Penolong Setiausaha Kanan Pejabat Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Tugas-Tugas Khas Muhammad Siddiq Awang Adi berkata, kajian pembangunan dilaksana bagi mengumpul maklumat mengenai tahap pemahaman dan kesediaan pengusaha IKS untuk turut serta dalam industri hab halal. Kita akan mendokumentasikan konsep sebenar dan konsep hal-hab ni sebenarnya yang kita bangunkan ini adalah hasil daripada pandangan pihak industri sendiri. Sementara itu, Naib Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia, Datuk Dr. Sarifuddin Mat Sarani berkata, 3 modul konsep hab halal diperkenal untuk membantu usahawan termasuklah pemasaran digital, perniagaan pitching dan kaedah pemasaran produk. Sedangkan juga dalam semua modul itu ada incubator di mana usahawan-usahawan yang baru atau berpotensi kita letak di situ, kita train mereka di situ bukan setakat halal tetapi juga bagaimana untuk menjadi usahawan yang berjaya. Ketika ini, pembahagian hab halal Majlis Ugama Islam Sabah MUIS sedang membangunkan sebuah aplikasi halal Sabah bagi memudahkan orang ramai membuat semakan melalui telefon pintar mengenai produk dan syarikat yang mempunyai pensijilan halal mulai Mei tahun ini. Halal ni amat penting untuk produk kita ya. Di mana sekiranya ada halal, di mana produk kita yang kita hasilkan dapat berkembang dengan pesat. Sebenarnya program ini membantu para usahawan yang belum mempunyai persijilan halal. Sebab halal ni sangat pentinglah untuk setiap produk yang kita miliki untuk membina trust kepada masyarakat. Hampir 500 pelajar sekitar daerah Pitas mendaftar sebagai pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP sempena mini karnival KWSP yang diadakan di Dewan Masyarakat Pitas. Turut diadakan Pocket Talk daripada Perkeso, Jabatan Tenaga Kerja, Persatuan Ibu Tunggal dan Institut Pengajian Tinggi. Menurut ahli lembaga KWSP Datuk Harun Ismail, program pertama KWSP Sabah bagi tahun ini bertujuan memberi peluang kepada masyarakat mendapat maklumat penting daripada beberapa jabatan kerajaan yang menyertai karnival ini. Saya boleh garanti yang wang yang anda ataupun masyarakat Pitas khususnya tabungkan akan selamat sebab dia dijamin oleh kerajaan Malaysia dan orang-orang yang menguruskan tabungan ini adalah orang-orang yang pakar dalam bidang mereka masing-masing dan berpengalaman luas. Jadi tidak perlu risau sebab KWSP adalah di tangan pengurusan yang terbaiklah.
Beliau ditemui RTM selepas melancarkan karnival berkenaan, seterusnya menyerahkan insentif kepada sekolah dan ibu tunggal. Kebaikan dia untuk masa tua kita. Saya bekerja selama ada kira lebih 10 tahun lah. Ada caruman kira-kira dalam 13 lah gitu. Habis kakak bekerja dulu separuh kerajaan, separuh company kan. Dari program hari ini saya dapat semangat untuk menabung tiap hari biarpun sedikit demi sedikit, tapi yang penting semangat itu ada. Duit ini mungkin boleh digunakan untuk menyambung pelajaran. Saya rasa bagus untuk buka KWSP ini sebab dia boleh menjamin masa kita tua, masa kita sudah macam tiada pendapatan lagi. Saya mencarum di KWSP ini pada hari akan datang nanti untuk memudahkan masa hadapan saya nanti. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa akan datang. Melalui caruman ini kita akan dapat faedahnya di masa depan. Lagi-lagi apabila kita sudah bersara daripada pekerjaan, kita boleh menggunakan caruman itu untuk kegunaan keluarga, rakan-rakan maupun masyarakat yang lain. 31 kes pecah rumah, kedai dan pejabat sekitar Kota Kinabalu, Tuaran dan Pinapang berjaya diselesaikan susulan penangkapan seorang lelaki tempatan Sabtu lepas. Suspek, seorang penganggur, dipercayai bergiat aktif sejak tahun lalu dan mengakui melakukannya secara solo. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP Muhammad Zaidi Abdullah berkata, suspek juga memiliki 11 kes jenayah lampau membabitkan kes curi, pecah rumah dan melupuskan barang curi. Suspek yang juga disahkan positif syabu mengakui melakukan 27 kes pecah kedai, 3 kes pecah rumah dan 1 kes pecah pejabat secara solo. Daripada 31 kes tersebut, 29 kes dilakukan sekitar Kota Kinabalu seperti di kawasan Likas, Inanam, Tanjung Aru, Kepayan dan Luyang. Modus operandi suspek adalah menggunakan kuku kambing. Telah melibatkan kerugian sebanyak RM119,965. Kalau ikut dari segi berat macam tidak logik. Dia akan dapat mengangkat peti besi yang berat begini. Sebab itu kita sedang menjalankan siasatan teliti untuk mengenapasi jika ada rakan sejenayah yang bersubahat. Suspek direman 7 hari dan kes disiasat di bawah Seksyen 457 dan Seksyen 380 Kanun Keseksaan. Pasukan bola sepak wanita Tuaran FA menjuarai kejohanan bola sepak Piala Datin Seri Panglima Datuk Julia Salag selepas menewaskan pasukan putatan FA menerusi tendangan penalti 5-4 pada perlawanan akhir yang berlangsung di Stadium Likas Kota Kinabalu Ahad lepas. Tempat ketiga dan keempat masing-masing milik Keningau FA dan pasukan UMS. Anugerah individu iaitu penjaga gol terbaik dinobatkan kepada Nur Afiza Azli mewakili Tuaran FA, manakala penjaring terbanyak kepada Cynthia Pauline dari pasukan UMS dan Nina Hasmaji dari pasukan SSMS Phoenix FC. Turut disampaikan anugerah pemain terbaik Henrietta Justin dari Tuaran FA sementara pasukan terbaik milik SSMS Phoenix FC. Hadiah disampaikan Timbalan Presiden SAFA Datuk Awang Kadintang. Dan semoga di masa akan datang pasukan-pasukan yang terlibat di kesemua daerah dapat membuat persiapan awal. Jadi pada kali ini ada beberapa pasukan yang hanya sempat membuat persiapan yang ringkas dan sebagainya, tapi apapun mereka telah menyertai pertandingan ini dengan sungguh-sungguh dan saya rasa ya suatu kejohanan yang kita boleh banggakan. Dalam pada itu, Jawatankuasa Pasukan Bola Sepak Wanita Sabah telah mengenal pasti 40 pemain bola sepak wanita untuk disenarai pendek bagi menyertai Pasukan Bola Sepak Kebangsaan dan Pasukan Bola Sepak Sukma 2024. Pengerusinya Muhammad Aziz Afizi Rumsani berkata, semua pemain berkenaan telah dikenal pasti panel pemilih sepanjang kejohanan bola sepak Piala Datin Seri Panglima Datuk Julia Salak dan akan diumumkan pada Mac depan. Baik, berita pagi Sabah edisi Selasa 9 Januari berakhir di sini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak.